Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Awani Pagi bersama saya Gigi Ahmad dan juga Afizia Azaman. Dan juga hari ini seperti biasa, hari Jumaat 16 Oktober ini kita akan bawakan perkembangan terkini yang pastinya mengenai angka terkini kes COVID-19 dalam negara yang mana telah mencatatkan 589 kes baru. Afizi. Ya, betul tu. Hari ini, hari Jumaat, ada 3 perkara penting sebenarnya yang berlaku. Yang mana satunya adalah hari Jumaat, hari barakah, penghulu ke segala hari. Ya. Yang keduanya adalah mengenai Datuk Seri Ibrahim akan dipanggil oleh Bukit Aman untuk memberi keterangan berhubung dakwaan ataupun senarai yang tersebar di media sosial, senarai ahli parlimen dikatakan menyokongnya. Dan yang ketiganya adalah mengenai negara kita akan memasuki angka 20,000 sekiranya kita tidak berhati-hati menjelang beberapa hari akan datang kerana kes jangkitan semakin meningkat seperti Gigi katakan. 3 perkara penting ini akan menjadi perhatian yang kami akan berikan untuk Awani Pagi pada hari ini. Yang mana kalau kita lihat Gigi, untuk COVID-19 sendiri, seperti biasalah, kita ketepikan sedikit politik, kita ketepikan sedikit segala perkara lain. Kita nak bincang dulu perkara mengenai COVID-19 kerana inilah yang perlu diberikan perhatian oleh semua pihak. Dan berdasarkan akhbar New Straits Times, NST, hari ini muka harapannya memaparkan testing intensifis ataupun dinyatakan bahawa saringan mengenai COVID-19 dipertingkatkan kepada setiap hari boleh dianggarkan 54,000 saringan dilakukan untuk kita menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Dan terdapat lebih kurang 61 buah makmal yang dipelopori oleh KKM, Angkatan Tentera Malaysia dan juga pihak swasta untuk memastikan bahawa saringan itu dapat dilakukan dengan cepat, dan lebih kurang dalam 75,000 kit ujian pantas diterbangkan ke Sabah untuk memastikan bahawa COVID-19 di Sabah itu dapat kita kawal penularannya kerana Sabah merupakan negeri yang paling tinggi sejak kebelakangan ini mencatatkan kes harian lebih daripada 300, 400 lebih. Dan antara lain di Selangor juga mencatatkan kes penangkitan kes jangkitan COVID-19 yang meningkat di shopping kompleks, sebuah shopping kompleks yang kini mencatatkan kes lebih kurang dalam 132, asalnya daripada seorang pengawal keselamatan sahaja. Dan itu adalah muka harapan untuk New Straits Times tu, Gigi. Dan dalam masa yang sama perkembangannya adalah ini dibawakan 4 lagi kluster baru COVID-19 telah dikenal pasti, dan menurut KKM ia melibatkan kluster Olive di Sabah, kluster Bah Pasir Negeri Sembilan dan Putrajaya, kluster Bah Pengkalan Perak dan kluster Saguking Labuan. Dan menurut KKM, kluster Olive Sabah melibatkan daerah Hulu Langat di Negeri Selangor dan daerah Kota Marudu serta Penampang di Negeri Sabah. Dan kes indeks bagi kluster ini iaitu kes ke-11,489 telah dikenal pasti di Selangor hasil saringan pulang dari kawasan berisiko tinggi di Sabah. Dan kes juga dikesan positif COVID-19 pada 2 Oktober 2020 dan telah dimasukkan ke Hospital Sungai Buloh, dan saringan kontak rapat telah mengenal pasti 16 lagi kes positif COVID-19. Itu yang diterangkan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham mengenai 4 kluster baru yang mana turut terkena adalah kluster Bah Pasir Negeri Sembilan dan Putrajaya melibatkan daerah Port Dickson di Negeri Sembilan dan daerah Putrajaya di wilayah Persekutuan Putrajaya. Ya, dan secara keseluruhannya kita ada lebih kurang dalam 170 kluster telah pun wujud di negara ini, dan kita tahu lebih daripada 100 kluster telah pun ditamatkan. Apabila kluster itu ditamatkan, tempoh 28 hari tiada jangkitan baru, dan kebanyakan kluster-kluster baru wujudnya datang daripada Sabah. Dan kita tahu seperti yang pernah kita bincangkan sebelum-sebelum ini, Gigi, apabila orang ramai pergi ke Sabah untuk melakukan, terutama sekali warga Sabah lah, pulang mengundi dan sebagainya, dan apabila ahli-ahli parlimen, media sendiri pergi ke Sabah untuk berkempen untuk menjalankan, memastikan bahawa kelancaran PRN Sabah itu berlangsung, dan apabila mereka pulang, wujudnya orang kata individu-individu yang membawa sekali virus daripada Sabah itu pulang ke Semenanjung. Dan apa yang pernah dibincangkan di Awani Pagi adalah mengenai kebimbangan sekiranya virus yang dibawa daripada Sabah itu wujudnya mutasi D614G. Mutasi D614G ini dia punya keboleh jangkitannya 10 kali ganda daripada virus COVID-19, daripada COVID-19 yang biasa. Dan ini adalah perkara yang telah pun disahkan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham yang menyatakan bahawa seramai 604 individu daripada 23 kluster baru yang mendapat jangkitan COVID-19 daripada Sabah
berkemungkinan membawa mutasi jenis D614G. Sebab itulah kluster-kluster ataupun kes-kes daripada Sabah ni tersebar dengan cepat. Dan Tan Sri Dr. Nur Hisham menyatakan bahawa kajian penjujukan genom terhadap 20 virus COVID-19 daripada kluster Benteng, Lahad Datu dan di Sabah mengesan kewujudan mutasi tersebut. Katanya mutasi itu berkemungkinan berasal daripada Filipina ataupun Indonesia. Kita tahu di Sabah ini, sempadan-sempadan di negeri Sabah ini terdedah kepada banyak sekali jalan-jalan tikus dan banyak sekali perkara yang ataupun jalan-jalan tikus yang boleh dilalui oleh parti-parti pendatang asing tanpa izin, yang mana parti ini kebimbangan kita adalah apabila status kesihatan mereka ini kita tak ketahui masuk begitu saja. Dan dalam masa yang sama, Tan Sri Dr. Nur Hisham juga ada menjelaskan bahawa mutasi itu berkemungkinan berasal dari Filipina dan Indonesia, tetapi jenis D614G ini dikesan adalah berbeza dengan virus di Kedah yang melibatkan kluster Siva Gangga, Tawar dan juga Sungai. Dan dalam perkara itu beliau pun ada mengatakan bahawa KKM juga ada mengambil kira untuk membina semula hospital sementara di Taman Expo Pertanian Malaysia Serdang Maib sekiranya jangkitan COVID-19 terus meningkat di Selangor khususnya. ya, betul tu. Dan seperti kita tahu, ramai sebenarnya, malah KKM sendiri menyarankan kepada sesiapa yang mempunyai kapasiti ataupun skill-skill merawat pesakit COVID-19 ataupun membantu memastikan bahawa untuk mengekang penularan COVID-19 di Sabah, daftarkanlah diri anda kepada KKM untuk bersama-sama membasmi penularan COVID-19 itu. Dan itulah yang berlaku di Sabah sekarang ini, negeri yang paling teruk terjejas akibat COVID-19 ketika mana gelombang ketiga itu berlaku. Okey, dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada PKPB. Saya rasa Gigi sejak daripada lepas kita melalui PKP, kemudian PKPB pada bulan Mac, April, Mei lepas, pastinya apabila dilalui semula PKPB ini banyak kekeliruan. Ada juga persoalan-persoalan yang dah pernah ditanya tetapi ditimbulkan kembali kerana kita sedikit sebanyak terlupa peraturan PKPB ni macam mana. So apa cerita Gigi? Dan dalam masa yang sama, dalam pemerhatian saya, kiranya hari ini hari ketiga PKPB dijalankan di tiga daerah di tiga negeri, iaitu Selangor, Putrajaya dan juga Kuala Lumpur. Sabah. Dan juga Sabah juga dilakukan PKPB. Apa yang menarik di sekitar Kuala Lumpur ini, ramai rata-ratanya dah duduk di rumah, rasa sudah bersedia dengan pelaksanaan PKPB ini kerana sudah ada pengalaman, dan mereka kebanyakannya saya lihat ambil tindakan untuk tidak keluar rumah dan atau lepak di restoran atau kedai makan. Ramai banyak kedai makan saya lihat kosong kerana mungkin ada tidak ramai yang tahu mungkin kekeliruan di situ, adakah boleh lepak di kedai makan atau tidak, atau hanya bungkus saja. Dan ini telah diterangkan oleh Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, yang mana berkata kerajaan telah menetapkan peraturan yang membenarkan maksimum 4 orang satu meja apabila makan di restoran sepanjang pelaksanaan PKPB. Dan katanya kapasiti ini dibenarkan bergantung kepada saiz meja dan pelanggan masih perlu mengamalkan penjarakan fizikal. Dan katanya makan di dalam restoran dibenarkan tetapi tertakluk pada syarat yang telah disebutkan, iaitu satu meja 2 orang. Jika meja itu besar, kita benarkan maksimum 4 orang satu meja. Dan ini sebenarnya tertakluk kepada keputusan pengurus restoran atau tempat makan itu sendiri. Adakah anda ingin melihat meletakkan 2 atau 4 orang dalam satu meja? Tapi yang pastinya satu fahaman yang perlu diberitahu kepada orang ramai adalah jika mereka datang dengan dari satu keluarga yang sama, satu grup yang sama, tidak perlulah dipisahkan dua-dua satu meja kan. Kerana ada kadang-kadang restoran ini dia tidak faham, dia ingat semua kena asing kan. Tapi kalau datang satu family, bolehlah didudukkan maksimum 4 orang satu meja. Ada setengah restoran pun dah angkat semua sekali meja-meja dia, Gigi. Sejak pada PKPB ni dilaksanakan, mungkin langkah berhati-hatilah. Kita faham juga kerisauan sekiranya terpaksa ditutup secara penuh. Okey, dalam masa yang sama juga ada satu perkara lagi, pergerakan. Orang bertanya sejauh mana boleh bergerak dan sebagainya. Dan ini adalah penjelasan daripada Datuk Seri Ismail Sabri sendiri yang mengatakan bahawa larangan pergerakan 10 km radius 10 km dikenakan dalam fasa kedua PKP terdahulu, sudah lagi tidak dipakai di bawah PKPB kali ini. Kata beliau, orang ramai dibenarkan bergerak melebihi lingkungan 10 km asalkan dalam sempadan satu-satu daerah pentadbiran. Dan peraturan radius 10 km tidak lagi digunakan pakai asalkan orang ramai bergerak dalam daerah dan pentadbiran yang sama.
Dan seperti yang saya katakan, hanya 2 orang saja dibenarkan untuk keluar dari rumah untuk membeli barangan dan sebagainya. Dan untuk rekod, sebenarnya daerah pentadbiran merujuk kepada kawasan yang diketuai oleh pegawai daerah. Sebab tu kita banyak lihat sekatan-sekatan jalan raya dijalankan oleh anggota polis dan juga ATM itu banyak tertumpu di sempadan-sempadan daerah itu sendiri. Jadi nak keluar sempadan daerah tak bolehlah, kecuali kalau anda mempunyai surat untuk bekerja dan sebagainya di luar daerah. Pergerakan dalam daerah itu dibenarkan, dan tapi hanya 2 orang saja boleh keluar daripada rumah tu. Dan dalam masa yang sama, rasanya pendekatan work from home tu perlu diguna pakailah oleh setiap syarikat-syarikat ketika ini, kerana kita pun sekarang dah bulan Oktober, teruskanlah sehingga Disember kalau boleh, kerana dalam mengambil tindakan berjaga-jaga, kewaspadaan, kerana kita tak tahu 27 Oktober kembali semula ke pejabat, kemudian kena work from home semula, dan lebih baik teruskanlah saja sehingga hujung tahun. Itulah yang sebenarnya dibincangkan oleh bukan saja pekerja-pekerja di luar sana, tapi juga yang paling kita bimbangkan adalah pelajar-pelajar di sekolah. Semalam kita di Awal Ni Pagi bincangkan mengenai masalah kesihatan mental kalangan kanak-kanak apabila sekolah itu kadang-kadang on, kadang-kadang off. Kadang-kadang terpaksa berjalan belajar secara dalam talian, kadang-kadang terpaksa pula pergi ke sekolah. Jadi segala rutin yang tetap untuk kanak-kanak ni membuatkan mereka rasa tidak selamat. Itu yang dikatakan oleh pakar psikologi. Tetap perlu diambil seketika ini, kerana memandangkan kita pun dah hujung tahun dan ingin akan masuk ke tahun 2021, dan perancangan di situ pula perlu diambil juga, ambil kira terutamanya dalam sektor pendidikan dan juga pekerjaan ini. Ya, betul tu. Okey, Gigi, dalam masa yang sama juga, selain daripada masalah COVID-19 dalam negara ini, apabila Perintah Kawalan Pergerakan dan juga orang ramai bimbang akan penularan, terutamanya adalah kawasan-kawasan hotspot yang orang ramai tak berani nak pergi. Contohnya di hospital dan juga tempat-tempat awam yang lain yang melibatkan jumlah orang ramai dan sebagainya. Dan kita tahu hospital ni, bila kita sebut saja, kadang-kadang kita takut kalau terjangkit COVID-19 di hospital, kerana kita tahu semua pesakit-pesakit dirawat di hospital. Yang membuatkan ramailah mungkin individu takut ataupun bimbang untuk ke hospital untuk mendermakan darah mereka. Dan sekarang ini negara kita kekurangan darah B. Ini adalah yang dinyatakan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri, yang menyatakan bahawa stok darah kumpulan B kurang dan masyarakat digesa untuk tampil untuk menderma darah. Dan Pusat Darah Negara PDN telah pun menyeru orang ramai yang mempunyai darah kumpulan B supaya tampil menderma darah untuk meningkatkan stok darah berkenaan. Pengarahnya Dr. Nuriyati Abu Amin berkata bekalan darah daripada kumpulan itu menyusut kerana kegusaran orang ramai tampil menderma darah susulan peningkatan kes COVID-19. Jadi orang ramai digalakkan untuk terus konsisten derma darah dan tidak menjadikan peningkatan kes COVID-19 pada masa kini untuk menghalang berbuat demikian. Ini amat penting untuk menampung keperluan bekalan darah setiap hari, termasuk daripada kumpulan B, dan stok sedia ada ini yang sekarang ini telah pun susut. Dan jangan risau, kata beliau, SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan bagi membendung penularan wabak itu akan terpakai kepada mana-mana tempat yang anda menderma darah, dan untuk memastikan bahawa proses menderma darah itu berjalan dengan lancar dan juga selamat. Jadi anda rasa ada darah lebih, tolonglah derma. Bukan, dalam masa yang sama kan, kalau kita tengok dalam pendermaan darah tu, maksudnya kios-kios yang didirikan sebelum ini banyak diletakkan di pusat beli belah, kan? Tak semestinya di hospital. Rasanya pendekatan itu perlu diambil. Sekiranya ramai yang takut untuk ke hospital, boleh menggunakan kawasan-kawasan lain, bukan hospital, untuk mereka ini datang menderma darah. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kan? Fizi, kembali selepas ini kita bawakan perkembangan politik negara.
Okey, seperti biasa hari ini ada satu perkara besar akan berlaku, boleh dikatakan besar jugalah. Yang mana Presiden PKR Datuk Seri Ibrahim akan dipanggil ke Bukit Aman untuk memberikan keterangan mengenai satu dokumen yang tersebar di laman media sosial mengenai dakwaan bahawa 121 senarai nama ahli parlimen yang menyokong beliau. Perkara itu telah pun didedahkan oleh Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Datuk Huzair Mohamed. Dalam pernyataan memaklumkan pihaknya telah pun menerima 113 laporan polis berhubung perkara tersebut. Dan sehubungan itu, Datuk Seri Ibrahim diminta hadir untuk memberi keterangan pada 16 Oktober hari ini pukul 3 petang nanti. Dan siasatan dijalankan di bawah Seksyen 505 Kurungan B Kanun Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan juga Multimedia. Kalau kita imbas sedikit pada hari Isnin lepas, Datuk Seri Ibrahim telah pun dipanggil untuk menghadap Jadi Pertuan Agong di Istana Negara dan kalau ikutkan polis juga mahu merancang untuk memanggil Datuk Seri Ibrahim pada hari ini sama, tetapi terpaksalah ditunda kerana urusan istana itu lebih penting untuk memastikan bahawa mengenal pasti ataupun merungkai sama ada perkembangan politik tanah air negara ini sama ada berada dalam keadaan yang stabil ataupun tidak. Jadi Gigi, seterusnya adalah sudah pasti mengenai politik juga yang mana perlu juga kita bincangkan walaupun ramai yang menyatakan bahawa lebih baik kita cakap mengenai ataupun uruskan COVID terlebih dahulu. Jadi apa cerita Gigi? Ya, ini berkenaan dengan apa yang dikatakan oleh Ketua Menteri Melaka yang mengatakan bahawa jaga baik hubungan yang ada kerana rakyat sudah jijik dan katanya polemik politik negara ketika ini perlu dihentikan segera bagi memberi tumpuan kepada cabaran yang dihadapi semua lapisan masyarakat dalam menghadapi impak pandemik COVID-19. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali berkata beliau percaya rakyat juga sudah mula jijik dan juga muak kerana kemelut politik itu tidak akan mampu menyelesaikan masalah dihadapi mereka maupun meningkatkan ekonomi negara. Beliau berkata sepatutnya isu politik tidak berkumandang buat masa ini ketika negara masih berdepan pandemik COVID-19 memandangkan masih banyak isu dan masalah rakyat yang perlu diselesaikan terutamanya mereka yang terkesan. Begitu juga dengan Menteri Besar Perak yang juga turut mengatakan atau membawa emosi yang sama apabila berkata bahawa para pemimpin diminta agar kurangkan bercakap dan lebihkan bekerja untuk membantu kerajaan demi kesejahteraan negara dan rakyat kerana tindakan untuk terus berpolitik ketika ini dibimbangi tidak membantu usaha tersebut. Itu kata Menteri Besar Perak Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang mahu usaha ditumpukan untuk menstabilkan kerajaan, menyelesaikan masalah rakyat, meningkatkan ekonomi dan bersama-sama melawan pandemik COVID-19. Dan apa yang dikatakan oleh dua menteri besar ini kita lihat senada. Dalam masa yang sama juga ia saya kira mewakili apa yang dikatakan oleh rakyat ketika ini yang mahukan kisah-kisah politik ini dikurangkan dalam masa yang sama melawan atau usaha melawan COVID-19 ini diteruskan dan dipertingkatkan. Dan kita pun tahu apabila berlaku PRN Sabah baru-baru ini, rakyat menunding jari kepada ahli-ahli politik. Dan sekali lagi, dua menteri besar ini dan juga ada beberapa ahli politik turut menggesa agar dikurangkan krisis politik ketika ini dan tumpukan kepada melawan COVID-19 ketika ini. Dan perkara yang sama juga dinyatakan di muka hadapan akhbar berita harian hari ini yang menyatakan bahawa hentikan politik rebut kuasa. Pelbagai pihak sebenarnya yang menyuarakan pandangan tersebut termasuklah pemimpin-pemimpin parti politik seperti yang Gigi katakan, Ketua Menteri Melaka dan juga Menteri Besar Perak dan juga NGO, badan bukan kerajaan, aktivis-aktivis, pakar kesihatan juga mahu politik dan juga perebutan kuasa ini tidak berlaku dan dihentikan sekarang. Fokus sepatutnya terarah kepada menangani penularan wabak COVID-19 yang ketika ini sejak daripada 10 hari saja merekodkan 5,316 kes positif baru dan juga fokus kepada pemulihan ekonomi itu yang dinyatakan oleh orang ramai dan sebagainya. Dan tapi kita nak pergi juga kepada perkembangan politik tanah air negara ini. Kalau kita lihat semalam beberapa hari lepas Datuk Seri Ibrahim berjumpa dengan Yang di-Pertuan Agong, menghadap Yang di-Pertuan Agong. Kemudian pada Datuk Anwar Ibrahim menghadap Yang di-Pertuan Agong pada sebelah pagi. Kemudian pada sebelah petang seorang lagi individu iaitu Ahli Parlimen Gawang Musang Tengku Razali Hamzah juga turut dipanggil untuk menghadap Yang di-Pertuan Agong atas kapasiti beliau mempunyai pengalaman dalam politik yang sangat lama, pernah bekerja dengan banyak Perdana Menteri dan juga beliau merupakan seorang veteran dalam politik tanah air negara. Dan
ini adalah kenyataan daripada orang kata sumber-sumber yang dikenal pasti oleh Astro Awani yang menyatakan bahawa sejurus daripada Presiden PKR Datuk Seri Ibrahim mengumumkan beliau mempunyai sokongan majoriti 120 ahli parlimen pada satu-satu masa pada satu sidang media yang dilihat mencetuskan bibit perpecahan dalam kalangan parti UMNO. Menurut sumber daripada Astro Awani, parti Melayu terbesar itu kini berpecah dua. Satu, ada kem dia, ahli parlimen Gua Musang Tengku Razaleigh Hamzah menjadi penentang kepada gerakan yang dipercayai digerakkan oleh Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi dan juga bekas Presiden UMNO Datuk Seri Najib Tun Razak. Dan menurut sumber lagi, gerakan diketuai Tengku Razaleigh yang dikenali sebagai Kuli itu mendapat sokongan daripada beberapa pemimpin berpengaruh UMNO seperti Timbalan Presiden Datuk Seri Muhammad Hassan, Ahli Parlimen Sembrong Datuk Seri Syamuddin dan juga Ahli Parlimen Rembau Khairi Jamaluddin. Dan jika dicorongak kepada sokongan dan juga jumlah, gerakan Kuli mempunyai sokongan lebih besar dalam kalangan ahli parlimen UMNO, sekurang-kurangnya 24 daripada 39 ahli parlimen UMNO yang sokong beliau sebagai calon Perdana Menteri. Dan jadi secara rumusannya ada dua kem yang terpecah daripada parti UMNO itu sendiri, yang satunya menyokong kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk membentuk kerajaan baru dan satu lagi yang menyokong kepada Tengku Razaleigh Hamzah ataupun dikenali sebagai Kuli untuk membentuk kerajaan unity. Kalau kita imbas sedikit, kerajaan unity ini pernah disebutkan oleh bekas Perdana Menteri yang keempat dan juga yang ketujuh, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad, yang ketika krisis politik pada bulan Februari dan juga Mac itu melanda negara, beliau pernah menyebut mengenai mahu mewujudkan kerajaan unity sekiranya kata sepakat tidak dapat dicapai dalam kalangan parti-parti politik sedia ada. Tidak mengambil kira sama ada ahli parlimen itu datang daripada mana-mana parti politik, orang kata non partisan, orang kata tidak mengamalkan secara, tidak menyokong kepada en bloc tetapi hanya kepada individu yang datang untuk membentuk kerajaan. Itu yang dinyatakan oleh sumber daripada kepada Astro Awani ini. Dan dalam masa yang sama, ini juga kita bawakan bahawa undi tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bermakna itu merupakan tanda sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan menurut sumber, iaitu salah seorang ahli parlimen UMNO kepada Astro Awani yang enggan identitinya didedahkan, beliau berkata bahawa usul undi tidak percaya terhadap Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bermakna ahli parlimen UMNO menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Jelasnya tidak kira sebarang gerakan yang wujud, beliau akan menghormati sebarang keputusan parti dan kita tidak kira calon ini Kuli ke Anwar Ibrahim ke, apa yang penting keputusan sokongan itu perlu datang dari dalam parti. Dan dia kata, saya ni orang parti, sebarang keputusan saya akan ikut. Undi tidak percaya terhadap Muhyiddin tidak bermakna sokongan akan diberi kepada Anwar. Ya, dan itulah yang berlaku dalam politik tanah air negara. Undi tidak percaya terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak bermakna UMNO menyokong penuh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Pernah juga dibincangkan dalam Awani Pagi sama ada ini akan menjurus kepada pilihan raya umum ke-15 ataupun tidak. Kita masih lagi belum dapat pastikan sama dia akan berlaku atau tidak. Tapi apabila PRU15 itu dikatakan akan berlaku, sudah pasti menimbulkan kebimbangan dalam kalangan rakyat kerana mengambil pengajaran PRN Sabah. PRN Sabah merupakan salah satu sebab mengapa gelombang ketiga ini wujud dalam negara kita sekarang ini, apabila pergerakan besar-besaran itu berlaku daripada Semenanjung ke Sabah dan juga keseluruhan negeri Sabah itu pergerakan berlaku dan sebagainya, dan juga penularan datang daripada parti sendiri yang masuk ke negeri Sabah tanpa dokumen dan juga status kesihatan yang disahkan. Itulah antara salah satu sebab mengapa gelombang ketiga berlaku dan mengapa desakan-desakan dibuat oleh rakyat, pemimpin-pemimpin politik sendiri, aktivis dan juga NGO mahu memastikan bahawa sebarang percaturan politik, gerakan CHES yang mahu dibuat dan sebagainya ditangguhkan terlebih dahulu dan fokus kepada COVID-19. Dan ada pihak yang mengaitkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional ini dikaitkan dengan institusi diraja, kerajaan, orang kata kerajaan baginda, dan perkara itulah yang mahu sebenarnya dielakkan kerana institusi diraja ini sebenarnya hanya dilihat sebagai satu orang kata platform sekiranya krisis politik itu tidak dapat diselesaikan. Pakar perundangan
telah pun menyatakan bahawa demokrasi berparlimen harus menjadi keutamaan dan jangan heret institusi beraja. Pakar menyatakan perkara ini, Gigi. Dan katanya oleh Profesor Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata sifat tanggungjawab dan kebijaksanaan ahli-ahli parlimen perlu diutamakan dalam menyelesaikan krisis mengikut lunas perlembagaan dan menghormati gesaan yang dibuat oleh ahli parlimen Gua Musang Tengku Razali Hamzah yang menggesa untuk diadakan usul tidak percaya itu, membahas usul tidak percaya itu. Profesor Syam Rahayu berkata parlimen merupakan platform terbaik untuk menyelesaikan krisis kepimpinan ketika ini, dan dalam masa yang sama institusi beraja itu kalau ada krisis politik yang tak dapat diselesaikan, yang last kali itu barulah kita pergi ke institusi beraja dan tidak mengheret sama institusi beraja dalam hal ini. Itu yang dimaksudkan oleh Profesor Syam Rahayu. Ya, betul tu. Okey, apa pun mengenai krisis politik tanah air negara dan juga apa rentetan Datuk Seri Anwar Ibrahim akan dipanggil ke Bukit Aman, kami di Astro Awani akan bawakan kepada anda pada pukul 3 petang ini apakah development daripada perkara-perkara tersebut untuk memastikan bahawa anda tidak ketinggalan dalam apa orang kata menelaah berita-berita semasa dalam dan juga luar negara untuk hari ini dan juga keesokan hari-harinya. Okey, Gigi, saya rasa setakat itu saja untuk hari ini Awani Pagi. Ya, terima kasih kerana menonton. Jika anda suka apa yang kami bawakan, anda boleh pergi ke astroawani.com. Dengan itu saya Gigi Ahmad. Saya Afzal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.